Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Dalam video ini, saya dan rakan-rakan akan menyampaikan informasi berkaitan fahaman liberalisme. Saya Nur Fadila Nazharuddin akan menceritakan mengenai definisi dan sejarah liberalisme. Liberalisme adalah satu bentuk fahaman sekularisme iaitu memisahkan aspek agama dan membolehkan sesuatu tindakan atau amalan bebas dari ketentuan agama. Tahukah anda bahawa perkataan liberalisme berasal daripada bahasa Inggeris yang bererti kebebasan? Perkataan ini merujuk kepada perkataan liberty dalam bahasa Inggeris dan juga perkataan liber dari bahasa Perancis yang bermaksud bebas. Syekh Sulaiman Al-Qirazi dalam kitabnya yang bertajuk Liberalia Al-Qirazi ada menyatakan liberalisme ialah mazhab pemikiran yang mementingkan kebebasan individu. Mazhab ini menegaskan mengenai wajibnya menghormati kebebasan individu. Ia juga berkeyakinan bahawa tugas utama pemerintah ialah menjaga dan melindungi kebebasan rakyat seperti kebebasan berfikir, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan hak pribadi dan juga kebebasan individu. Namun, secara umumnya, pemikiran liberal ini mempunyai tiga asas iaitu kebebasan, rasionalis serta individualisme. Berdasarkan asas kebebasan, ini bermaksud setiap individu bebas untuk melakukan apa sahaja perbuatan yang ingin dilakukan, manakala rasionalis merupakan asas yang mengutamakan penggunaan akal serta yang terakhir sekali individualisme iaitu pengertian mengenai sikap keakuan atau aniyah dan cinta terhadap diri sendiri. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di sini saya akan menerangkan tiga ciri yang terdapat pada golongan liberalisme. Untuk ciri yang pertama, menolak dan mengambil ajaran Islam sesuka hati. Ciri ini dapat dilihat dalam kalangan golongan sekular. Selain golongan sekular, golongan Islam liberal juga gemar menolak dan menerima ajaran-ajaran Islam mengikut selera mereka. Jika mereka setuju, mereka akan mengekalkan ajaran Islam dan sebaliknya jika mereka tidak setuju. Mereka tidak menolak begitu saja, tetapi mereka akan cuba meminda dan mengubah ajaran itu sehingga menjadi ajaran baru yang mana disebut sebagai diberandadkan konsepnya dari ajaran asal. Sama ada mereka menolak Al-Quran tetapi mengambil hadis ataupun menolak hadis tetapi mengambil Al-Quran. Ada juga yang menolak separuh isi Al-Quran dan hadis dan mengambil separuh yang selebihnya. Dalam hal ini, pangkat mereka sama taraf dengan golongan Islam sekular. Untuk ciri yang kedua ialah cuba mengubah syariat. Golongan liberalisme ini sesuka hati cuba mengubah syariat dan selalu mempunyai autoriti dalam melakukan kerja kotor disebabkan kebanyakan mereka terdiri daripada golongan cerdik pandai Islam dan pengamal undang-undang. Cerdik pandai Islam ini telah tersesat dari apa yang mereka pelajari ataupun disesatkan oleh pihak-pihak tertentu. Para pengamal undang-undang pula iaitu Islam liberal sebenarnya golongan yang teramat jumud dan sempit pemikiran mereka apabila menganggap syariat Islam boleh diubah dan dipinda sebagaimana undang-undang manusia. Mereka memandang agama mengikut tempurung akta, peraturan dan pindaan. Mereka tidak dapat membezakan yang mana satu hukum Tuhan dan hukum manusia. Mereka tidak cuba memahami hikmah di setiap suruhan Tuhan, tetapi cuba mencabarnya seolah-olah Tuhan itu manusia biasa yang terhad pengetahuannya. Untuk ciri liberalisme yang ketiga dari segi aspek syariah ialah mempertikaikan kriteria dan akhlak kenabian. Aliran pemikiran ini secara sinis mengkritik sifat nubuwah yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dengan mengatakan ia tidak lain hanyalah sebagai kemampuan kepimpinan seorang manusia ke atas manusia lain iaitu leadership value. Justru, sesiapa pun boleh mempunyai sifat nubuwah tersebut untuk memimpin manusia ke arah ciri-ciri yang baik. Malah, mereka mengatakan mukjizat seperti peristiwa Isra dan Mi'raj dianggap sebagai bahan cerita yang sengaja dibesarkan oleh pengikut baginda yang taksub sedangkan ia hanyalah sekadar mimpi yang tidak terjadi di alam realiti. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nuri Syafiqah binti Nuri Syam dan saya dari kelas BA 235 1A.
Jadi ciri-ciri liberalisme pertama yang ingin saya huraikan adalah penekanan hak-hak peribadi dan kesamarataan sesama manusia. Seperti mana yang kita dapat lihat pada hari ini, isu LGBT, transgender dan lain-lain sudah menjadi satu perkara yang sangat umum untuk kita bualkan pada hari ini. Mereka pernah bersuara untuk mendapatkan satu hak sama rata dalam penggunaan tandas awam. Seperti yang kita tahu, tandas awam kita hanya mempunyai untuk jantina perempuan dan jantina lelaki sahaja. Jadi mereka-mereka yang transgender ini ingin mendapatkan hak sama rata walaupun mereka lelaki bertukar kepada perempuan, mereka tetap lelaki, tetapi mereka ingin menggunakan tandas awam perempuan kerana mereka telah bertukar menjadi perempuan. Yang kedua adalah penafsiran Al-Quran berlandaskan akal semata-mata. Secara umumnya kita sebagai seorang umat Islam, kita memang menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai panduan dalam hidup kita. Namun golongan liberal ini mereka telah bersepakat dalam mengutamakan logik akal semata-mata daripada Al-Quran di dalam sesebuah hujah mereka. Ciri-ciri liberalisme terakhir yang akan saya huraikan adalah pertikaian terhadap kesahihan Al-Quran. Seperti yang kita tahu, Al-Quran adalah satu kalam suci Allah yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui pengantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Ciri liberalisme yang ini dapat dilihat dan juga dikaitkan dengan isu LGBT yang saya sebutkan tadi, yang mana fahaman liberalisme ini mereka menyokong LGBT untuk mendapatkan hak sama rata dan kehidupan yang bebas seperti manusia yang lain, jantina yang lain. Sedangkan di dalam Al-Quran telah terang-terang ianya adalah satu larangan Allah dan jika mereka membuatnya, ianya jatuh dosa besar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah binti Akbar Rasul. Jadi saya akan meneruskan perbincangan diskusi kita pada kali ini dengan tajuk faktor kemunculan liberalisme. Faktor pertama ialah kurangnya pegangan akidah, iman, agama dalam diri. Hal ini demikian kerana kita kurang mendalami ilmu-ilmu agama seperti ilmu tauhid. Ilmu yang paling utama sekali kita baca ialah ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah. Bila ilmu mengenal Allah ni kita tak belajar, susahlah. Jadi ilmu tauhid, ilmu fiqh, syariah, ilmu agama, Al-Quran, banyak mendalami Al-Quran. Sepatutnya kita kena banyak mendalami lah. Kalau tak, susah, dia akan terpengaruh dengan faktor-faktor macam ni lah. Bila kurangnya pegangan agama, kurangnya Al-Quran dalam diri, kita mudah terjebak dengan liberalisme. Kedua ialah kita yang terdedah dengan suasana fitnah akhir zaman. Suasana fitnah akhir zaman ni dia agak berat, sebab Allah menguji kita dengan macam-macam ujian. Bila Allah menguji kita, kita kena kuat. Kalau kita tak kuat, kita akan mudah terjebak, kita akan mudah terpengaruh, kita akan mudah sesat, kita akan mudah jatuh. Bila kita mudah jatuh, mudahlah kita untuk masuk benda-benda yang tak elok ni, macam liberalisme. Jadi ilmu-ilmu agama, Al-Quran, doa, berkawan dengan orang yang betul, ilmu-ilmu yang kita dah belajar tu kita kena mengamalkan dalam diri supaya tak terdedah dengan fitnah-fitnah akhir zaman ni. Yang contohnya macam liberal ni boleh dikatakan sebagai fitnah lah jugalah, sebab dia seolah-olah menduakan Islam, mengetepikan Islam dan semua perkara yang dibuat. Dia kira dia je nak kebebasan hak individu semata-mata. Jadi kita sebagai umat Islam haruslah menguatkan pegangan agama, akidah dalam diri, dan juga menguatkan diri kita di suasana akhir zaman ni, dengan mempelajari banyak ilmu-ilmu agama, mentadabbur Quran. Mentadabbur bukan Quran tu bukan setakat baca, kita faham dia, kita menghafaz ayat-ayat yang penting, supaya dapat melindungi diri kita dan juga menguatkan diri kita, insya-Allah, dalam menghadapi masalah-masalah akhir zaman ni, insya-Allah. Sekian daripada saya. Kesan-kesan liberalisme terhadap diri, masyarakat dan juga negara. Mari kita lihat. Kesan liberalisme terhadap diri adalah tidak disukai masyarakat setempat kerana hidup berlandaskan fahaman liberalisme. Hal ini kerana jika kita hidup berlandaskan cara hidup liberalisme, masyarakat sekeliling akan memandang serum terhadap diri kita kerana kita tidak menggunakan hak-hak yang kita ada dengan sepatutnya. Kesan liberalisme terhadap masyarakat pula ialah timbul kecacat selera. Hal ini kerana mereka hidup dalam keadaan yang tidak bersefahaman dan berbeza pandangan dan juga pendapat. Hal ini akan menyebabkan mereka sentiasa
membidas antara satu sama lain kerana perbezaan cara pemikiran dan juga cara hidup. Seterusnya, kita akan melihat kesan liberalisme terhadap negara ataupun kepada Malaysia. Masyarakat yang tidak muafakat melemahkan perpaduan di Malaysia serta menjadikan Malaysia sebuah negara yang tidak harmoni. Hal ini kerana tunjang sesebuah perpaduan negara adalah kesefahaman dan perpaduan antara rakyatnya. Jika kita menjadi seorang individu yang egois dan tidak mahu bersepakat dengan individu yang lain, bagaimanakah caranya untuk kita melahirkan masyarakat yang bertanggungjawab, bersatu padu dan harmoni? Justru itu, jika masyarakat tidak bersatu padu, Malaysia lah ataupun negara kita lah yang akan menerima implikasi yang sebenar-benarnya. Akhirul kalam, terdapat beberapa solusi yang dapat dicadangkan bagi mengatasi fahaman liberalisme. Secara asasnya, kita janganlah cepat menghukum, malah atasilah dengan ilmu. Hal ini kerana dengan adanya ilmu, pendekatan itu dapat membuahkan hasil yang lebih efektif. Sebagai contoh, kita sebagai masyarakat yang cakna perlulah menjalankan inisiatif seperti menjalinkan kerjasama dengan badan kerajaan maupun bukan kerajaan yang pakar dalam bidang ini. Misalnya, mengadakan konvensyen atau seminar yang bertujuan untuk memupuk kesedaran. Seterusnya, pengiklanan dakwah berbentuk digital di kaca televisyen ataupun media sosial dapat mencuri perhatian masyarakat umum. Pengiklanan tersebut perlulah dijana dengan visualisasi kreatif dan konteks yang efisien dan bernas. Akhir kata, kita perlulah bersama-sama menggembleng tenaga bagi membendung fahaman ini daripada semakin menular dalam masyarakat sejagat. Sekian sahaja daripada kami. Diharapkan video yang dihasilkan ini dapat memberi manfaat dan informasi yang berguna kepada semua. Kesimpulannya, kita mestilah mengelakkan sebarang bentuk pemikiran atau fahaman yang menyebabkan akidah kita terpesong. Dalamilah ilmu yang sebenar-benarnya dan praktikkanlah ilmu itu dalam kehidupan seharian. Sebelum saya tamatkan video ini, ingin saya sampaikan serangkap pantun. Pergi ke pasar bersama Amira, singgah sebentar di kedai Mak Mina. Tuntutlah ilmu seantero dunia agar menjadi insan berguna. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.